Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menjawab satu persoalan yang ditanyakan dalam sahabat-sahabat kuza saya dulu kan. Yang tanyakan minta dijelaskan sedikit berkenaan dengan vaksin juga insulin, juga disebut sebagai vaksinasi kepada pelajar-pelajar sekolah ni. Boleh ke tak boleh, halal ke haram sebagainya. Sebelum tu kita kena lihat dulu tentang apakah fungsi vaksin ini. Fungsi vaksin sendiri, sebab dalam hal yang bersangkut paut dengan perubatan ni dia disebut sebagai al-wiqayah khairun minal ilaj. Cegah itu lebih baik daripada mengubat. Cegah lebih baik daripada mengubat, kan? Dan juga orang kampung saya sebut sebagai prevention is better than cure. Maknanya cegahlah. Cegah itu lebih baik daripada mengubat, ya. Jadi memang tidak dinafikan bahawa isu tentang halal haram dalam vaksin ini memang tiada kesudahan dia. Memang diperbincangkan, ya. Tentang diambil sama ada diambil daripada porcine atau juga bovine, atau juga daripada culture tu sendiri, ya. Kalau porcine ni adalah daripada sumber babi lah. Porcine, bukan pausin, ya. Porcine, P-O-R-C-I-N-E, merupakan satu benda dalam, biasanya diistilahkan dalam bidang perubatan medical ni, yang ambil daripada sumber babi. Porcine, ya. Kalau dia ambil daripada sumber lembu disebut sebagai bovine, B-O-V-I-N-E, bovine. Tapi tak tahu sama ada bovine ini sembelih ke tidak. Jadi kalau kita lihat status di situ, dua-duanya hukumnya haram juga. Babi najis mughlazah, lembu yang dianggap sebagai yang tidak sembelih, yang maknanya yang bangkai. Sebab Allah sebutkan hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmu khinzir, itu diharamkan ke atas kita bangkai, darah dan juga daging babi, dalam surah Al-Maidah ayat 3, ya. Tapi di hujungnya itu juga Allah sebutkan famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih, dalam keadaan yang terpaksa, yang memang kena ambil. So dalam hal ini dia ada kaedah al-wiqayah khairun minal ilaj, kaedah mencegah lebih baik daripada mengubat. Dalam masa yang sama juga, kalau kata kita ada menggunakan ubat dalam keadaan yang haram, maka kita ambillah kaedah yang disebut sebagai la darara wala ridar. Dia tidak memudaratkan diri sendiri dan juga tidak memudaratkan kepada orang lain. Maknanya dalam hal ini, kalau kata untuk tujuan mencegah tu, kalau tak dicucuk, menyebabkan berlakunya kemudaratan yang lebih besar, sebab tu konsep ini nak kena kita tahu. Konsep tentang maqasid syariah yang menjaga nyawa itu adalah lebih penting. Sama juga seperti sekarang kan, tentang adanya wabak, cegah wabak itu, ubat walaupun datang daripada sumber yang najis sekalipun. Kalau kita lihat banyak fatwa yang saya rujuk, termasuk jugalah kalau kita lihat buku fatwa yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM pun juga begitu, dalam himpunan fatwa sains dan juga perubatan, dan juga soal jawab tentang vaksin di bawah Kementerian Kesihatan. Sebab saya juga memang juga terlibat dalam halal awareness untuk vaksin ini, sebab ada sekarang ni golongan-golongan yang anti vaksin yang cukup kuat. Saya juga tuan-tuan boleh rujuk dalam bayan linas yang dibuat oleh pejabat mufti wilayah Persekutuan, ya. So antara vaksin dan juga imunisasi yang telah mendapat keputusan muzakarah fatwa kebangsaan, saya baca, ya. Antaranya ialah hukum suntikan pelalian vaksin. Ini untuk yang jemaah haji, ya. Disebut sebagai meningitis, ya, oleh orang Islam, khususnya untuk yang jemaah haji, ya. Dan juga untuk yang kanak-kanak ni, HPV, vaksin untuk human papillomavirus, ya. Biasanya HPV ni lebih kepada nak menjaga anak-anak perempuan kita lah, supaya tidak
jangkiti kan, yang penyakit pangkar rahim ni di kalangan orang anak-anak perempuan kita ya. Maka dalam hal ini memutuskan bahawa tiada unsur meragukan dalam kandungannya dan juga tidak mendatangkan kemudaratan dan diharuskan bagi mencegah penyakit kanser pangkar rahim ni untuk yang SPV ni ya. Kemudian vaksin tentang pelalian rubella juga ya, yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada masa ini tidak najis dan hukumnya harus digunakan dalam suntikan juga dan dalam badan bagi mencegah penyakit rubella. Boleh, harus ya. Termasuk jugalah vaksin hepatitis B juga adalah benda yang diharuskan ya. Jadi dalam hal ini, kalau kata Kementerian Kesihatan yang datang untuk ke sekolah-sekolah itu, yang datang daripada Kementerian Kesihatan, maka ianya adalah diharuskan. Jangan risau. Saya pun berada di Kementerian Kesihatan sekarang ni. Jangan risau. Maka dalam hal ini, maka harus untuk kita gunakan. Boleh rujuk kepada pihak yang berautoriti. Boleh tengok daripada hukum-hukum yang baru sekarang, insya-Allah. Dan juga dengan penerangan ini mudah-mudahan ianya memberikan manfaat dan juga jelas kepada sahabat-sahabat yang masih lagi meragui. Apa juga pun benda yang najis ini, dia ada kaedah-kaedah ad-darurat tubih mahzurat. Benda yang haram boleh haruskan, tapi tuqaddiru biqadariha, dia had-hadnya yang tertentu. Jangan lupa saksikanlah semua yang ada dalam channel Ustaz Amir Halal tu, insya-Allah. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.